Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Tamunya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-36. Kata Ka'ab Al-Akhbar radhiyallahu anhu, aku lihat akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Quran Al-Azim, maka aku pilih daripadanya 12 kalimat. Daripada ni kitab-kitab ni aku pilih daripadanya 12 kalimat. Aku suratkan akan dia, aku tulis dia ni pada kertas, dan aku gantung akan dia pada leherku. Kata Ka'ab Al-Akhbar. Daripada 4 kitab ni dia kata aku ambil 12 kalimat, aku tulis kat kertas, aku bawa lah Hulu Kili. Aku gantung kat tengkuk aku ni, aku bawa dia Hulu Kili. Bermula aku tilik kepadanya pada tiap-tiap hari 3 kali. Satu hari sampai 3 kali tengok benda yang dia tulis ni. Tiap-tiap hari 3 kali tengok. Tiap-tiap hari 3 kali tengok lah. Pertama dia kata, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau takut akan luput rezekimu. Risau kan rezeki, kan? Ada ke tak rezeki kita ni kan? Dia kata jangan engkau takut akan luput rezekimu selama pembendaharaanku itu penuh. Pembendaharaan Allah Ta'ala tak pernah yang tak ada, cukup semua. Berapa ramai yang lahir, berapa ramai yang hidup, ada belaka semua. Hidup-hidup tu dah ada rezeki dah tulis dah rezeki banyak mana. Cuma kita je tak apa nak yakin. Kita sebab duk yakin kita punya usaha tu hebat lah, boleh cari lah kan. Orang tua dulu selalu cakap kan, rezeki secupak takkan jadi segantang, kan. Betul lah tu tak? Kalau secepat ya secepat lah, mana mungkin jadi segantang, kan? Tak mungkin jadi segantang. Memang dapatnya segantang, tapi bukan untuk kita. Yang kita punya secepat tu ya, yang lebihnya orang punya. Orang dulu dah buat medalan lah, rezeki secepat takkan jadi segantang lah. Dia kata tak payahlah kau nak pulun sangat, tak payahlah nak cari sangat. Kalau memang rezeki kau RM10 tu lah. Walaupun kau rasa dapat banyak, hari ni 100, memang kau punya RM10 aja.
Dapatlah 100, 90 tu semua kat orang punya, yang 10 tu je yang kita punya. Cari habis. Dapat je 100, orang ni punya ni. Balik je anak pula kasut lah dah koyak, nak kasut anak pula lah. Ni lah habis, tu lah rosak, ni habis. Dah sekali balance RM10 je. Mak Tuhan kata rezeki kau yang RM10 tu je. Jadi percayalah, dia kata selama mana pembendaharaan aku tu penuh, janganlah kau takut. Aku pun dah catat dah rezeki kau. Maka bahawasanya pembendaharaanku itu tidak habis. Tuhan kata pembendaharaan aku, tempat simpan tu semua takkan habis dan tidak kurang selama-lamanya. Dia takkan habis, malahan takkan kurang. Macam orang meniaga tak? Sebelah meniaga kedai makan, sebelah ni pun meniaga kedai makan. Yakinlah tu rezeki kau memang dah ada, rezeki dia pun dah ada. Tapi main dengan kita ni kan, tak boleh juga kan. Kita dah elok-elok meniaga goreng pisang, kawan pacak pula sebelah goreng pisang kat sebelah. Ini macam nak potong line ni kan, macam nak tutup pintu rezeki kan. Sedangkan Tuhan kata tak payah peduli. Dia buka lah kedai goreng pisang, kau pun buka kedai goreng pisang, rezeki kau pun ada, rezeki dia pun ada. Tapi kita pun tak apa yakin kan. Tu yang bergaduh, yang berdengki, tu yang jadi marah. Kadang-kadang sesekali kita tengok orang bukan Islam niaga sebelah-sebelah kan, elok je dia niaga sebelah-sebelah, tak ada pula masalah kan. Macam dia lebih yakin pula rezeki tu kan? Dia lebih percaya pula rezeki ada kan. Buka sebelah kedai Magnum, sebelah kedai Toto, relax ya. Dua-dua kedai nombor tapi relax kan meniaga. Kita meniaga air sebelah-sebelah, tak boleh jadi. Macam nak tutup rasa bergaduh. Dia buka kedai Magnum, dia buka kedai Toto, yang bergaduh siapa? Kita. Mana satu nak beli ni? Toto ke Magnum kan? Orang kata Toto senang kena kan, tapi dia orang kata Magnum pun senang. Kita beli dua-dua lah, senang. Dua-dua langsung beli kan. Yang membeli bergaduh. Kalau kita buka sama-sama kedai pula, orang Islam, bukan pembeli bergaduh, pekedai dua-dua bergaduh. Allahu Akbar. Macam tak percaya. Rezeki tu milik Allah, rezeki tu dari Allah, dan rezeki kita tu memang ada kan? Tak yakin kepada Allah. Yang rezeki tu Allah Ta'ala dah memang dah tentukan. Kita buat je lah kerja kita berusaha je lah, kemudian kita berdoa, berserah pada Allah, selesai masalah. Langsung tak ada rasa bimbang dan sebagainya. Tuan kan, tapi kita ni susah tuan-tuan. Saya tu kadang-kadang kalau buka kedai sebelah-sebelah ni, kadang-kadang sampai main dukun pun ada kan? Allah. Sedangkan rezeki itu adalah milik Allah. Allah Ta'ala kata janganlah kau takut, selagi mana perbendaharaan aku terpenuh, tak pernah habis dan tak pernah kurang pun. Jadi janganlah kau risau, adalah rezeki itu kan? Mungkin cepat atau lambat je. Mungkin rezeki kita lambat sikit, mungkin rezeki dia cepat sikit. Macam orang mancing lah kan, sama-sama ulu joran pancing, umpat, tengok-tengok dia makan dulu, dah 3 kali campak dah, kita sekali pun tak dapat-dapat ni. Aduh, kau ayat apa baca, senang betul dapat lah. Dah mula dah kata dia guna ayat kan. Kan, padahal dia rezeki dia, ikan nak makan dia punya. Katalah ada mentera dia kot, umbut-umbut tali perambut, aku campak kau sambut kan. Orang mancing ada dia punya mentera tuan-tuan kan. Dia kata umbut-umbut tali perambut, dia kata aku campak kau sambut. Makna kalau kau tak sambut, tak ada rezeki aku lah kan. Satu. Yang kedua, beli joran pancing jangan tawar, dia kata payah dapat ikan, bodoh gitu kan. Orang jual pancing pun letak sampai 500. Boleh kurang tak? Tak boleh mancing, dia kata. Joran pancing dengan tawar tak elok, dia kata. Dia macam beli lembu korban kat lah, tak boleh tawar, dia kata. Pasal sebab ni lembu korban, tak bagus tawar. Siapa kata?
Mana mandai, mana hukumnya datang. Kan? Dah mahal kita tawar lah. Kan? Tengok tak padan dengan harga. Tengok lembu kurus melengkung dia 8,000. Lepas tu nak tawar lah. Tak boleh tawar tuan, ni lembu korban. Mana datangnya lagu tu? Tak ada tuan-tuan. Kita mana mandai kan, mana mandai kita tak boleh tawar lah. Beli joran pancing tak boleh tawar lah kan. Beli ni antara din kan. Aku tak reda, tak ada lah nak beli, jadi aku kena tawar lah. Jadi tuan-tuan, rezeki ni masing-masing. Orang mancing kan tu lah, campak-campak, zap, campak, ngak makan, campak lagi, ngak makan. Kita punya tunggu punya lama, beralih 3 tempat dah, takkan makan-makan. Hantu betul lah kan. Tak apa ayat dibaca tak tahu lah kan. Belum rezeki kita, tapi yang dia dapat kejap-kejap tu besarnya. Letak, zap, besarnya dapat. Campak lagi, besarnya kan. 10 kali campak, semua besarnya ya. Senia kan. Kita tak makan-makan, last kali campak, dia makan punya besar 15 kilo yang makan. Rezeki kita kan, siapa yang tahu. Kau sekali dapat tu dia 15 kilo, aku punya besarnya campur yang 10 kali dapat tadi pun tak dapat lagi 16 kilo kan. Tak rezeki, siapa yang tahu. Jadi kita janganlah kisahkan rezeki orang, ya alhamdulillah kan. Macam mana dia dapat, wallahu a'lam kan. Kita ni kadang-kadang orang kaya pun kita jadi masalah, orang susah pun kita jadi masalah. Orang kaya pula kita tanyalah mana dia ambil kan. Orang susah lah pasal apa kau tak bekerja. Banyak betul, banyak soalan kan. Ya dia kaya, kalau tak betul kita nasihatlah, jangan ambil cara haram. Kalau kau ambil cara haram, besok akhirat kau tanggung. Habis kau yang tak ada lagi usahalah, selesai. Kita ni banyak pun salah, tak ada pun salah. Baik. Yang kedua dia kata, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahawasanya aku dengan hakmu itu yang mengasih bagimu, dan dengan hakmu jadikan olehmu yang mengasih. Aku dengan hakmu itu yang mengasihi bagimu. Aku bagi itu sebab aku kasih kat engkau. Ambillah. Tapi kau kena ingat juga kan, hakmu jadikan olehmu yang mengasih. Apa yang kau dapat tu, yang dia bagi tu pun kau guna untuk dia, bagikan untuk orang yang mengasihi engkau tu. Siapa yang mengasihi kita? Allah Ta'ala. Jadi kita buat ni untuk Allah Ta'ala, untuk orang yang mengasihi kita. Allah Ta'ala bagi nikmat punya banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak sungguh nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita, pasal kasih kat kita. Jadi ambil nikmat ini, gunakan untuk orang yang mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Allah Ta'ala. Bagikan kat Allah. Buatlah kerana Allah Ta'ala, jangan buat kerana yang lain. Sebab yang bagi itu yang kasih kat kita. Kita buat pun untuk yang kasih kat kita. Dia bagi nikmat, bagi rezeki, jangan salah gunakan. Bagi harta, bagi duit, kesenangan, kesihatan, dan bagi kelapangan waktu untuk dia. Kita gunakan kelapangan waktu ni untuk Allah Ta'ala. Dia bagikan kita kesihatan yang baik, gunakan kesihatan tu untuk Allah Ta'ala, untuk nak beramal ibadat dan sebagainya. Bukan gunakan kesihatan untuk nak buat maksiat pada Allah. Bukan gunakan nikmat untuk nak derhaka pada Allah. Sebab besok Allah Ta'ala tanya balik semula. Itu yang kita bimbang. Sebab kita bukan hidup atas dunia ya. Kita duduk ni atas dunia sementara, lepas tu kita akan balik bertemu Allah. Nanti semua yang kita dapat ni Allah Ta'ala tanya balik semula. Kan apa kita nak jawab nanti? Dapat rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki, kita jadi bakhil, jadi kedekut, tamak, ya Allah, ya Tuhan. Kan?
Allah Ta'ala kata, rezeki yang aku bagi ni tolong kongsikan. Dia ni ada hak orang lain, bagikan kat dia, bagikan kat dia. Kita jadi kedekut dengan rezeki yang Allah bagi kat kita. Akhirnya nanti besok ditanya, kan, mana hak si Fulan bin si Fulan, pasal apa tak bagi dulu? Aku suruh kau tolong bagikan, tapi kau tak bagi kat dia. Pasal apa kau tak bagi dia? Ada hak anak yatim itu, aku suruh kau tolong bagikan. Aku bagi kat engkau ni, tolong nanti bagi kat anak yatim tu, aku bagi kau lebih. Kenapa tak bagi? Kan? Jadi kita buat, kita dapat dari orang yang mengasihi kita, kita buat untuk yang mengasihi kita. Kan? Gunakan sebaik mungkin apa yang diberikan kepada kita, sebab jangan sampai nanti ke akhirat kita ditanya oleh Allah. Kan? Yang ketiga, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau sentosakan tipuku hingga engkau lalukan siratal mustaqim. Engkau lihat akan sucimu dalam syurga. Jangan engkau sentosa rasa aman, rasa tenteram, kan? Walaupun kau ni khianat ke aku, janji dengan aku khianat, tipu aku, kan? Kau tipu aku, kau dah janji dengan aku tapi kau tak buat. Kau janji aku ni Tuhan engkau, tapi hidup tak pernah pun ingat aku, kan? Sampai nanti nak lalu titian sirat, baru kita rasa nak menyesal, kan? Jangan tipu Allah Ta'ala. Kita janji kepada Tuhan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan engkau? Bahkan kami menyaksikan, ya Allah, tidak ada siapa-siapa melainkan Engkau je, ya Allah. Aku buat ni semuanya untuk Engkau, ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Aku buat semua-semua ni untuk Engkau. Padahal kau tipu aku, kau bukan buat untuk aku. Kau buat untuk manusia yang lain. Kau buat untuk sanjungan makhluk. Kau buat untuk dapat pujian makhluk. Bukan kau buat kerana aku, kata Tuhan. Kan? Jangan kau rasa sentosa. Jangan kau rasa seronok sangat dapat tipu Allah. Kan? Kita cakap buat kerana Allah, tapi sebaliknya bukan kerana Allah. Kita buat kerana makhluk. Kita membuat kerana sanjungan makhluk. Masya Allah. Kalau kita buat kerana Allah, ya kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain, maka kita tak kisah, kita buatlah. Kan? Tak dapat pujian pun tak apa, orang tak tengok pun tak apa, orang keji marah benci pun tak apa, sebab aku tak buat kerana engkau. Tapi oleh kerana kita buat bukan kerana Allah tapi kerana makhluk, maka kalau orang tak puji tu rasa marah, kan? Kalau orang tak bagi tu rasa marah, kalau orang kritik tu rasa marah, sebab kita tak buat kerana Allah. Dia senang je tengok betul ke kerana Allah atau kerana makhluk. Kalau kerana makhluk, orang tak puji kita marahlah, orang kritik kita marahlah, kan? Yalah, penat buat tak puji, angin dia kata, kan? Dah elok-elok buat orang kritik pula, aduh, kan? Pengang kita, kan? Puji tak ada, kritik pula, kan? Kalau memang kerana Allah kau nak kritik, ya kritiklah. Emang sifat aku lemah, mana ada yang sempurnanya, ya? Kau kritiklah, tak ada apalah, tak ada apa rugi pun, sebab aku tak buat kerana engkau, aku pun buat kerana Allah Ta'ala, kan? Tu saya kata macam mengajar ni lah, kan? Orang tak ramai pun rasa malah nak ngajar, tak ramai, tak semangat nak ngajar lah, kan? Orang ramai semangat sikit lah nak ngajar, kan? Ramai orang datang, semangat, kan? Kat situ pun dah ada dah, bukan kerana Allah Ta'ala, kan? Kat situ pun dah ada bukan kerana Allah, kerana manusia. Bila orang ramai semangat, kenapa? Orang suka lah, kononnya ramai orang datang, suka orang kuliah dia, kan? Barulah best. Ini ngajar 5 orang, alamak,
Langsung tak best. Hilang semangat. Apa dia kisahkan lantak bila dia orang ramai, ya alhamdulillah, tak ramai pun tak ada masalah. Takut jugalah ustaz kan, kalau tak ramai sekarang kok dipotongnya allowance ayu. Kalau ramai dia bagi lebih sikit ustaz, dia kata ramai dia bagi 1,000, habis kalau tak ramai 100 je dia bagi. Kalau macam tu ya berat lah. Sampai sekarang ni pun nak bagi ceramah pun nak isi form pula dah kan. Audien berapa ramai, tanya pula jemaah berapa ramai, mana pula orang surau masjid tahu. Sekarang ada satu penceramah ni, sekarang ni ada penceramah tau, nak panggil dia ceramah kena isi borang tu dulu. Jangan main-main. Apa nama masjid? Surau An-Nur. Mana? Section 20 Shah Alam. Waktu maghrib sampai isyak sejam. Okay. Bilangan jemaah mana pula kita tahu. Kalau tak ramai kan tak ramai orang datang jam. Tak letak ramai kan dia tak datang pula. Letak 30 orang. 30 orang pun tak payah. Letak 1,000 yang datang 5 orang. Tak gagap kita. Bilangan jemaah berapa ramai? Semua adalah bayar datang. Deposit 1,000. Ada deposit no. Sekarang bukan datang sajanya. Deposit pun ada dulu. Balance bayar bila? Balance bayar dah habis ceramah nanti. Pak, isi borang, tanda tangan, submit. Tengok lulus ke tak. Kalau lulus ya alhamdulillah, kalau tak lulus tak ada lah. Sekarang punya masa. Lepas tu kita kata kita buat kerana Allah Ta'ala. Tang mana kerana Allah Ta'ala nya? Tang mana? Dari sudut mana kerana Allah Ta'ala nya? Ni kalau kerana Allah Ta'ala datang memang lillah ya. Ada tak ada sudah. Ada rezeki ada, tak ada rezeki sudah. Ada orang ada, tak ada orang sudah. Lantaklah. Datang-datang tengok 3 orang. Ajar je 3 orang tu. Pedulin lah. Ajar sembahyang balik. Dapat allowance RM5 je. Ya, alhamdulillah. Tuhan kata rezeki tu aku yang bagi, perbendaharaan tu aku yang pegang. Boleh salah. Pedulin lah. Bercakap dengan seorang kan. Gila surau ni kan. RM5 bagi ya. Tol pun dah berbelah, minyak lagi. Memang tak berakal AJK surau ni. Mampus aku tak datang lah depan ni. Aku blacklistkan surau ni. Aduh. Sedih betul kan. Orang agama sendiri pun tak percaya perbendaharaan Tuhan. Macam mana? Orang agama pun tak percaya perbendaharaan Tuhan tu penuh. Dia tak pernah kurang. Percaya Ustaz. Percaya tang mana kalau dah sampai tahap tu? Tak payah. Dan tak payah fikirlah. Yang Tuhan punya kita tak payah fikir. Kita buat je lah kerja kita. Jadi kita jangan rasa seronok sangat apa yang kita buat ni, tipu Tuhan ni. Jangan. Besok kita nak lalu titian sirat. Besok kita nak berdepan dengan Allah Ta'ala. Jangan rasa selamat nak bohong Allah. Kau kata kerana Allah, tapi kau buat kerana makhluk. Besok jangan jawab depan Tuhan. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan akan segala perkara semuanya itu keranamu. Aku buat ni semua kerana engkau, kata Tuhan. Rezeki yang aku bagi, apa semua nikmat yang aku bagi ni semua aku buat untuk engkau. Pasal aku sayang kat engkau, aku cinta kat engkau. Hatta sekalipun kau ni melawan aku, sekalipun kau ni buat maksiat kat aku bagi, ambil lah. Dan aku jadikan dikau akan dikau kerana aku ciptakan kau ni pun kerana aku cintakan kau, kasihkan kau. Jadi kau buat tu biarlah kerana kasih kat aku, kerana cinta kat aku. Janganlah kerana yang lain. Janganlah kerana yang lain. Kalau kita kerana yang lain, dia kata bukan kerana aku kau buat tu,
sebab aku tolak nanti. Kan? Buat yang selain kerana Allah akan ditolak. Penat dia buat nanti kan. Rupa-rupa tak ada apa yang kita dapat. Sebab kita tak buat kerana Allah, kita buat kerana makhluk Allah kan. Bimbang tuan-tuan, bimbang, takut nanti bila dihitung tak ada amalan kita. Semayang ya semayang, tapi tak kira, semua tak kira kan. Jadi buat tu biarlah kerana Allah Subhanahu wa taala kan. Sebab itu kita jangan main-main dengan apa yang kita dah berjanji dengan Allah kan. Kemudian berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau takut yang lain daripada aku selama-lama, kerana aku tu kekal selama-lama. Kau jangan takut, hanya kepada aku je yang kau patut takut, yang lain kau tak payah takut. Tapi kena takut juga Ustaz. Semua tu dengan izin Allah, apa nak takut kan? Jangan takutlah. Kadang-kadang kita nak cakap benda benar pun takut. Kenapa? Takut pada makhluk kan. Nak cakap benar kat masjid kangkut, dia tak bagi ngajar lah kat orang masjid, lagi haru kita kan. Kita cakap benda betul kat masjid kan, geram je ke masjid, dia ini memang nak buang ni kan. Kalau memang ditakdirkan Allah Ta'ala kita kena buang, ya buang. Apa masalahnya? Kalau kata tak buang, tak juga. Apa masalahnya kita? Kok dia buang? Memang kena buang, tak ada masalah, buanglah. Tuhan kata kau tak payah ajar situ sebab lagi banyak dosa daripada banyak pahala. Baik kau tak payah ajar situ. Apa nak risau? Cakap benda betul. Sampai kita nak tegur orang masjid, orang surau pun kita takut hari ni kan? Sebab takut nanti tegur-tegur orang tak panggil ngajar macam. Sekarang ni tuan-tuan, nak menegur orang bukan senang, susah. Tambah-tambah yang kita nak tegur tu ada jawatan, susah nak tegur susah. Bila kita tegur orang dia tak bagi kita macam mana jadi tuan-tuan, akhirnya kita diam je lah akhirnya kita diam macam orang kerja kat jabatan lah masa dalam jabatan takut nak cakap, bila dah pension baru cakap pasal apa dah pension baru cakap kan. Dulu ialah masa tu saya kerja kan, tak boleh lah kan, kok dibuang nanti macam mana kan. Ni sekarang dah pension, tak apalah kan. Oh itu pula, masa ada jawatan lah cakap dulu masa duduk jabatan dulu cakap ni tak kena, tak boleh. Habis kalau kena buang macam mana Ustaz? Rumah nak bayar bulan-bulan tu, anak lagi, kereta lagi, macam jadi diam aja lah. Dah pension so boleh cakap. Awak dah tak ada kuku baru nak cakap kuku dah pendek lah, tak guna dah tuan-tuan. Masa kuku panjang ni lah manfaat kan, masa ada jawatan macam mufti lah kan. Mufti ada power sekarang, masa ni dia cakap hukum dia apa, hukum dia ni, hukum dia ni besok dah bersara daripada mufti cakap pun tak guna dah. Kau diam lah dah pension tu, duduk je lah rumah habis. Dulu masa jadi mufti kenapa tak nak cakap? Dulu ialah kena faham lah saya kan susah kan? Kan senang kah? Susah tuan jadi jangan takut pada yang lain daripada aku, kata Allah. Kau takutlah yang lain kau jangan takut pada yang lain daripada aku ni. Yang kau patut takut akunya kan. Janganlah kamu takut, fala takhshawun nas, kata Tuhan, wakhshawni, janganlah kamu takut pada makhluk ni, takutlah pada aku, kata Allah. Sebab makhluk tak boleh buat apa-apa kalau aku tak izinkan
Makhluk tak boleh buat apa-apa. Kalau aku tak izinkan, dia nak boleh buat apa? Semua tu milik aku. Semua milik aku, kata Allah. Apa nak kita bimbangkan? Kan? Nak cakap benda betul pun kita takut. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, hai anak Adam, jangan engkau marah atasku daripada kerana dirimu, tetapi engkau marahkan atas dirimu daripada kerana aku. Kau jangan marahkan atas aku daripada kerana dirimu. Pasal engkau nak marah aku, tak boleh lah. Kan? Engkau yang buat masalah, aku pula yang kau salahkan. Tapi engkau patut marah atas diri engkau ni. Kenapa? Kerana engkau lawan Allah Ta'ala. Sebab itu Tuhan kata, kau jangan buat sesuatu lepas tu kau nak salahkan aku. Kau salahkan diri engkau tu. Semua yang kita buat, apa pun yang berlaku hari ni, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan Allah. Salahkan diri sendiri. Contohlah kan, macam banjir sekarang ni, persediaan banjir lah kan. Kami pun sekarang ni insya-Allah tengah mengumpul barang-barang banjir kan ni kan. Mengumpulkan barang-barang banjir, bantuan banjir. Dah mula ni. Tuan-tuan pun dah mula risau je kan. Hujan tak berhenti dah. Dah mula kejap-kejap tinjau longkang, air lain macam kan. Hujan pun dah tak menentu kan. Kejap-kejap air dalam. Salah siapa? Tak payah salah siapa-siapa, salahkan diri kita. Siapa suruh pergi kacau alam ni? Sebab Tuhan kata apa? Semua itu bima kasabat aidin nas, dengan sebab tangan-tangan korang lah, tangan-tangan manusia ni. Alam ni jadi rosak. Elok ada gunung ganang dulu kau tarah. Elok ada payung dulu ni, kolam semua kau timbus. Kau usik-usik buat apa? Kau kacau-kacau buat apa? Jadi jangan salahkan. Tuhan kata kau jangan salahkan aku. Salahkan dirimu. Sebab apa? Sebab kau langgar apa yang aku tak bagi langgar. Kau buat apa yang aku tak bagi buat. Aku suruh kau buat, kau tak nak buat. Jadi nak salahkan siapa tuan-tuan, terima je lah. Terima je pada hari ni. 2 jam je hujan lebat tak berhenti, pum air naik. Allahu Akbar kan. Siapa nak salahkan? Itu Tuhan kata, jangan kau marah atasku kerana dirimu. Kau jangan marah aku sebab kau yang buat, tapi kau marahkan diri kau sendiri. Pasal apa aku buat benda yang Tuhan tak bagi buat? Kan? Baik. Berkata Allah Ta'ala lagi, daripada aras hingga ke bawah 7 petala bumi sekalian mereka itu menuntut, mereka itu akan daku. Bermula menuntut akan daku, padahal engkau lari daripada aku. Semua menuntut kat aku. Engkau je tak nak menuntut kat aku. Kau je tak nak mohon kat aku, sombong. Dan aku suruh minta ampun kat aku pun kau tak nak minta ampun. Aku tunggulah setiap 1/3 malam turun ke langit dunia. Manalah hamba aku yang nak bertaubat ni? Manalah hamba aku yang nak mohon keampunan dari aku ni? Manalah yang nak mohon hajat dekat aku ni? 1/3 malam Tuhan turun ke langit dunia nak menanti hamba-hamba dia minta. Tapi kau tak minta. Sombong, tak nak minta. Elok je membuta, lelap, tak bangun-bangun. Allah kata apa? Nabi kata tiap-tiap 1/3 malam Tuhan turun ke langit dunia nak tunggu hamba-hamba dia minta ampun. Tunggu hamba dia nak bertaubat. Tunggu hamba dia ada hajat apa-apa minta kat dia. Tapi kita tidur lena. Nak bangun Ustaz tapi tak terjaga. Kuncilah jam. Dah kunci Ustaz. Kadang tu berat nak bangun tu. Kunci jam letak kat kepala, memanglah. Betul-betul kat kepala letak, memanglah. Cuba kunci jam tu tahu jauh sikit.
dekat sui lampu ke, yang terpaksa kena bangun lah, kan, paksa kena berjalan ni tak, kan. Jadi tuan-tuan, dia kata apa, bermula menuntut akan daku, padahal engkau lari daripada aku, tak nak minta, tak nak mohon dekat aku je yang tunggu engkau turun ke langit bumi ni, tunggu permohonan hamba-hambaku, kok yang nak bertobat, kok yang nak minta ampun, kan. Semua dia tunggunya, tapi kita lena tidur elok, tak kisah, kan. Salah siapa? Salah kita lah. Berkata Allah Ta'ala lagi, hai anak Adam, jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Bermula engkau manakala engkau menuntut akan daku, nescaya engkau dapat akan daku. Jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Azan dulu.
Kita sambung sikit tuan lah. Sambung pada pukul 10 insyaAllah. Mula pukul 10 kan, pukul 10 sak seorang-seorang lah kata dia kan. Jadi dia kata jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Tuhan pun tak bagi percaya kat yang lain. Bermula engkau, manakala engkau menuntut akan daku, nescaya engkau akan dapat akan daku. Jadi tuntutlah kat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payahlah tuntut kat yang lain. Mohonlah kat Allah Ta'ala. Mengharaplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap, jangan memohon pada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan cukup dekat tu. InsyaAllah kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Tuan-tuan pun sibuk ni kan. Kadang ni nak pergi gantung nego lah apa semua. Saya lain lah tak ada. Sebab saya tak ada parti. Saya parti gerakkan je. Tak gerak tak makan. Tuan-tuan punya parti, tuan-tuan punya pasal lah. Habis ustaz nak pangkah siapa jangan tanyalah. Saya memang rahsia mana boleh bagi tahu. Sibuk tanya saya, ustaz pangkah apa ustaz? Mana aku tahu lagi. Ustaz pangkah kat mana ustaz? Tempat aku lah. Mana? Negeri Sembilan lah. Jadi tuan-tuan cukuplah takat tu. Mana tu tuan-tuan nak pergi tolong bantu tapi kok ia pun nak manjat tiang nego, janganlah dah tua-tua ni. Jatuh kan. Yalah bagi yang muda-muda lah. Bagi yang muda-muda lah. Kita ni duduk rumah lah. Baca Quran, nyak-nyak, beribadat sudah lah. Yang muda-muda tak apalah, yang sonok-sonok tu kan. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Dan macam biasalah malam ni pasar raya kat belakang terbuka. Siapa nak minyak wangi kan, minyak wangi kasturi kijang punya. Ni original punya lah kan, tak ada campur punya lah kan. Siapa nak ubat gatal, lepas tu malam ni saya ada bawa kek. Sebab tengok ramai orang Melayu makan kek Cina. Selamba je pergi makan order kedai kek Cina kan. Jadi saya bawa lah kek kan. Malam ni ada kek kecil-kecil saya bawa kan. Siapa rasalah dulu kan, tengok kek tu orang Melayu buat, orang Islam buat, bukan saya buat, orang Islam lah buat kan. Pasal ramai saya tengok kadang-kadang pergi order kat kedai Cina. Baru ni saya tegur satu hamba Allah, apa tu kak? Kek mana boleh tu, dia tunjuk kedai kek Cina tu kan. Cina tu kak, mana biasa situ. Elah kecekatan ni. Kedai Melayu tak ada ke kak? Ada, jauh kata dia. Astagfirullah. Tak payahlah makan kedai Cina. Kedai Melayu ada, kedai orang Islam ada kan. Kadang makan mi kedai Cina, aku serabut pala lah tengok puak ni kan. Apa tu? Apa Hainan, apa tu? Hailam. Siap pakai chopstick nak dah aku. Makan kat kedai Cina. Tak payahlah kan. Pergi carilah kedai Melayu, kedai orang Islam. Kok ia sedap sangat ni Hailam kawan tu. Allahu Akbar. Melampau sangat lah kan. Pergi dulu saya tengok makan nasi lemak kedai Hindu, nasi lemak daun pisang, selera pula dia tu kan. Dia kata dia baru ni saya tegur kan. Saya kata ni Cina kedai Cina kan. Kedai Cina. Itu makan sini apa? Dia kata memang kita pagi-pagi kat sini kan. Kat Ipoh tu ada satu kedai kan. Orang surau pergi situ. Kedai Hindu Ustaz dulu. Kalau kita makan nasi, tambah berapa kali tu tak ada. Oh pasal tambah tu tak apa lah. Tapi kalau lauk kena. Lauk kena bayar lah. Kalau nasi 2 kali akan tambah pun tak. Oh tak apa, pasal kedai Hindu. Patut lah. Dia promosi lah. Macam tu kan. Patut ada kedai makan Melayu pecel lele dekat Baran Jawa tu. Abang tu jual macam tu kan. Nasi tak kena bayar. Tambah lauk je baru bayar. Nasi tak. Macam tu patut suka pergi kedai tu kan. Allah, tak payahlah pergilah kedai orang Islam. Kok lapar sangat pun. Dulu kat Kuala Kansar tu, kat tepi sungai tu kan.
Ada kedai mi, lepas tu dia jual pau tu Cina. Pun orang Melayu ramai. Allah, macam tak ada kedai orang Islam lah kita ni. Lepas tu siapa pakai chopstick pula lagi. Bukan main tunjuk. Cakap dia ni kan Melayu ke Cina? Orang Melayu. Astaghfirullah. Makanlah orang Islam. Kita hati dah lah keras, semayang tak seberapa, ibadat tak seberapa. Bila kita tegur dia kata, Cina ni tak makan babi Ustaz. Aku tak kisahlah dia makan ke tak. Tapi itu kan kedai orang bukan Islam. Kan? Sekarang dah ada dah kedai Chinese Muslim. Kan? Ada dekat Bangi. Kan? Dah banyak dah. Pergilah. Kau teragak sangat nak makan Chinese punya masakan tapi Muslim. Pergi kedai Chinese Muslim. Janganlah kau pergi. Dulu dekat Langat tu Selambor je dia makan mi Cina kat Langat tu. Hailam. Saya tegur berapa kali dah. Jangan. Dia kata kedai orang Islam. Pergi makan kedai orang Islam. Tak sedap sangat. Tak tahu lah kan. Itu baru ni kakak tu pergi beli kek kedai Cina, kedai Melayu bersepah buat kek. Apa hal yang kau nak pergi kat kedai Cina ni? Bukan kita resis, kita ni orang Islam. Bila bersangkut paut dengan makan, dia ada kesan dengan hati. Kan? Takut yang kita makan tu benda haram ke apa ke. Takutlah kan. Khawatirlah kita tu. Elok jengap menyuap. Aduh. Janganlah sampai tahap tu, sampai kita tak jaga hati kita, makanan kita nah. Jadi tuan-tuan janganlah. Ada kedai orang Islam, pilihlah kedai orang Islam, makan kedai orang Islam. Kenapa nak pergi kedai orang bukan Islam? Kan? Kenapa yang kita nak pergi juga kedai orang bukan Islam, kedai Hindu? Kan? Kenapa? Tak nak ke jaga hati kita, darah daging kita, kita makan benda-benda yang syubhah, benda-benda haram dan sebagainya lah. Nah? Jadi tuan-tuan, siapa nak barang-barang, siapa nak ubat gatal ke apa semua, siapa nak madu Yaman ke, nak kek ke, kek tu murah je, kecil-kecil tu RM6, RM8 kan. Ada orang Islam buat, ada orang perempuan ni buat, saya bawakan. Di samping kita bantu orang Islam lah kan. Lepas-lepas PKP kerja tak ada dan sebagainya, kita bantu dan sebagainya lah. Orang Islam niaga. Mudah-mudahan itulah yang kita mampu tolong pun, bantu kan. Nak bagi sedekah, dia tak nak sedekah. Dia kata tak apalah, dia berusaha. Kita bagilah, kita bantulah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akram taqwa wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.